bilik ni yang bukan dekat meja awak. Salah seorang daripada bilik ni yang bukan dekat meja awak dan lukis muka dia sebiji dalam masa 60 saat dari sekarang. Sila mula cepat. Dan dalam masa 5, 4, 3, 2, 1, sila berhenti. Alright, sila berhenti. Dan sekarang adik-adik, saya nak anda lakukan sesuatu lagi. Tugasan awak belum berakhir Tugasan awak seterusnya adalah, dengar. Tugasan anda sekarang adalah untuk mengambil karya agung awak ni, masterpiece awak yang sangat cantik ni, dan serahkan kepada model anda. Silakan. Sila bangun dan kasih kepada model awak. Cepat. Cepat. Saya ke? Terima kasih. Oleh lawa je muka aku. Cepat. Saya lagi. Terima kasih. Panjang jago aku. Dan lagi. Terima kasih. Relax je muka aku Aduh. Lawa. Okey. Lukis muka orang. Kelakar kan? Sangat kelakar kan? Kita sebenarnya tidak selesa dan tidak comfortable. Kalau orang macam korang ni patutnya tak adalah malu sangat, tapi rupanya malu, pemalu. Bila kita suruh serahkan pula kepada model, lagi kuat ketawa kita, kan? Kita ketawa happy. Sebenarnya kita tak happy, kita tak selesa sebab kita tak biasa dengan melukis lukis wajah orang. Tapi kalau kita buat exercise yang sama ni, latihan yang sama dengan budak-budak, dia orang happy je. Okey, dia lukis gambar King Kong tau kat atas bangunan tu. Lepas tu dia kasih je korang, muka kau macam King Kong ada dia. Langsung dia tak ada sikit pun rasa malu ataupun segan. Korang ni tu yang kita kena belajar. Bila kita makin besar, kita makin segan dan makin malu dengan kebolehan diri kita sendiri. Korang di Giamara, I'm sure ada banyak skill, ada banyak kepakaran dan kemahiran yang kita tak perlu malu, kita perlu serlahkan dan keluarkan. Okay, so next hari ni kita nak cerita sedikit je tentang pop innovation ni. Syafi, the next slide please. Dan kita nak ceritakan tentang apa itu inovasi. Tapi dalam cerita ni ada banyaklah perkara dan cerita-cerita yang saya nak kemukakan. Next. And next please. Ada 3 benda je saya nak ingatkan. Yang pertama, kita hanya mendapat apa yang kita beri. Kalau awak datang hari ini ke PIDD semata-mata nak meluangkan masa, itu je lah awak dapat. Membazirlah masa awak. Next. Kalau kita perlu time, malangnya kita start agak lambat, tapi time ni penting. Macam tadi saya kasih 60 saat sajalah. So kita perlu jaga kita punya timing tu. Dan ketiga, kita perlu menulis. Itu sebab pentingnya ada kertas ataupun buku nota yang awak bawa. Kalau datang ke forum, datang ke conference, kenalah bawa buku nota, kenalah bawa pen, ya? Sebab pepatah Cina lama mengatakan, dakwat yang paling luntur pun lebih baik daripada daya ingatan yang paling kuat. So kalau awak ingat, awak boleh ingat apa yang saya cakap ni, awak takkan ingatnya, kan? Kalau kita tulis, at least lah awak boleh buka balik buku catatan tu. Okay, so next, that's the 3 things. Next, kita ada satu challenge. Siapa nak menang RM100 di sini? Cari ni. Syafi ada bawa duit RM100. Cepat-cepat je dia mengelak. Ada kot RM100. Siapa nak menang RM100? Tak nak? Tak nak, tak apa. Satu meja je nak menang. Saya terus kasih je lah. Siapa ada Instagram di sini? Tak ada malang lah. So meja ni dah fail. Okay, siapa ada Instagram? Okay, kita buka Instagram awak sekarang. Tak ada data pula. Tak menang macam mana? Siapa ada data? Kalau seorang je ada data, saya terus kasih je lah kat dia. Ada. Siapa nak kena ada. Okey. Cari sikit duit. Okey, ada. RM100. Ingat Syafiq claim kan aku juga yang kena. RM100 kalau nak menang, kena buka Instagram, kena follow @Yayasan Inovasi. Kalau nak bonus, follow saya sekali @Azif, AZIPH. Cepat. Dan postkan apa-apa gambar selama sesi kita hari ini. Dan pada jam 10 pagi, tak lama dah ni, dalam masa setengah jam, atau mungkin kalau kita start lambat, kita akan akhir lambat sedikit. Sebelum berakhirnya sesi ini, Syafi akan check post siapa yang mendapat like yang paling banyak. Post dia apa-apa gambar daripada Dewan hari ini ataupun apa-apa yang ada PIDD, mesti ada hashtag YIM100 ringgit challenge, hashtag pop innovation,
dengan hashtag Pangkor Dialog. Boleh? Faham? Senang je So siapa yang nak menang RM100 ni, kena ada 3 hashtag ni. Hashtag YIM RM100 Challenge, hashtag Pop Innovation, hashtag Pangkor Dialog. Dan sebelum kita berakhir, kita nak tengok like siapa yang paling banyak. Kalau korang ada peminat 3 orang je, tak payah masuk pun tak apalah. Yang selalu menang ratus-ratus ratus punya like. Okay, so tuan-tuan dan puan, that's our RM100 challenge. Next please. Kita nak cerita pasal ni dah. Next, Edison sebenarnya, spelling masalah. Next, tu muka saya kononnya. Tapi yang korang lukis ni lagi smart lah aku rasa. Siapa ni? Macam bola muka aku rupanya. Tak ingat pun. Macam bulat je kan? Janggut pun tak ada. Okay, next. Next please. Next. Okay, next. Kita nak cerita 3 benda je sebenarnya. Idea tu apa, creativity tu apa, dan inovasi tu apa. Selalu orang mengatakan benda ni macam sama je. Idea, dia nak cakap idea, dia kata creativity. Dia nak kata kreatif, dia cakap inovasi. Dan inovasi, dia cakap idea. Sebenarnya 3-3 ni benda yang berbeza. Tapi hari ni kita akan ceritalah sedikit sebanyak tentang apa itu. Sebelum tu ada iklan sikit. Yayasan Inovasi Malaysia Next ditubuhkan pada tahun 2008 di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Kita ada berbagai visi dan goal kita adalah untuk menyemarakkan inovasi, khususnya di kalangan akar umbi di seluruh negara. Banyaklah aktiviti-aktiviti kami, kita tak nak go through all of this. Next, dan pelbagai program yang kita jalankan. Alright, next. Next. Alright, next please. Okay, perspektif ni satu yang penting. Next week, I think it's the video. Jangan start video ni dulu. Perspektif adalah siapa tahu apa itu perspektif? Saya katakan ni menang tak ada RM100 lah. Perspektif tu apa? Cara kita melihat sesuatu, kan? Cara kita melihat sesuatu ni bergantung kepada pengalaman kita yang lepas. So perspektif ni sebenarnya membolehkan manusia menjalankan kehidupan dengan lebih mudah. Sebab takkan hari-hari you nak belajar macam mana nak gunakan screwdriver, kan? Hari-hari you berpakai, so you tak payah belajar lah. You tengok je screwdriver, you tahu nak buat apa. Pusing ke kanan ketat, pusing ke kiri longgar. Itu orang dah tahu dah. So dengan adanya pengalaman, kita tidak perlu nak memikirkan benda daripada mula balik. Tapi pengalaman dan perspektif ni jugalah yang menyebabkan kadang-kadang kita tak boleh membuat sesuatu yang inovasi, sesuatu yang baru. Sebab kita hanya terkongkong, tersekat dengan pengalaman tu. So kita nak tengok pengalaman si katak ni. Can you play the movie please, Shafi? Okay, katak ni dia pandai main iPhone sebenarnya. Sebab dia ada pengalaman. Kau macam perempuan kan? Takut. Saya suka tunjuk video tu sebab orang terperanjat. Ingat perempuan je, orang lagi terperanjat rupanya. Meja tu lah khususnya. Okay. Pengalaman katak tu membolehkan dia bermain iPhone yang dia tak pernah main. Tapi ia juga menyekat lah. Dia tahu buat apa yang dia tahu. Jadi kita janganlah jadi macam katak tu. Kita nak cerita sedikit tentang Innovation Engine ni. Ini sesuatu yang saya belajar daripada the Stanford College. Seorang profesor tu menjalankan satu kursus online yang saya ikuti. Dan saya berhubung dengan dia dan dia ajar sedikit lah tentang Innovation Engine ni. So engine ni mudah je. Dia ada beberapa perkara yang saling kait-mengait. Yang duduk ujung tu mungkin tak nampak sangat tapi dia ada 6 perkara lah kat sini. Dalam dia attitude, imagination dengan knowledge. Dan di luarnya habitat, culture dan resource. Dan kita cepat-cepat nak pergi tentang apa itu sebab kita tak ada banyak masa. We'll just go through very quickly and I will stop at the key points lah. Ada 2 jenis inovasi, sustaining innovation dan destructive. Sustaining tu inovasi yang sedikit-sedikit. Macam biasa kita tengok, hari ni ada model A, tahun depan syarikat tu keluarkan model B, tahun kemudian dia keluarkan model C. Benda yang sama je, tapi dia cantikkan sikit, dia banyakkan sikit dan it becomes a new innovation. Tapi destructive ni adalah satu inovasi yang kita nak cari. Inovasi yang betul-betul merubah keadaan semasa, merubah
industri, merubah ekonomi sesuatu negara. That one is called a disruptive innovation. Siapa ada contoh? Tengok, bunyi pun kena kan? Sebab tak ada bunyi lain. Lain daripada segi ciptaan, mesin yang korang duk tengok kan, apa mesin yang berubah betul-betul disruptif? So, siapa dia? Handphone, betul? Handphone kan, dulu tak ada handphone, jadi susah nak berhubung. Sekarang ada handphone, dia merubah segalanya. Mesin cetak, sebelum tu tak ada buku kan, kalau ada buku kena salin dengan tangan. Lepas tu dengan adanya mesin cetak, kita boleh keluarkan buku dengan banyak. Lagi? Ya? Internet sangat disruptif. Internet tu sangat disruptif. Dulu maklumat berada di tangan cikgu-cikgu, para pakar kan. Sekarang ni korang ada lebih banyak maklumat daripada aku. Betul tak? Kalau saya cakap sesuatu, awak boleh terus Google je. Google tengok betul kan, mamak ni tipu je dia. So awak mempunyai lebih banyak maklumat daripada orang yang berdiri depan. Itu merubah segalanya. So sekarang ni dalam awak sedang belajar ni, dan dalam nak pergi ke alam kehidupan, pekerjaan, awak mesti mencari-cari sesuatu yang boleh merubah hidup anda, hidup keluarga anda, dan kehidupan kita di Malaysia dan di dunia ni sebenarnya. Banyak inovasi yang awak cerita. Facebook is an innovation, bermula di apa ni, IPT, orang sedang belajar. Google, apa lagi, Microsoft, Dell, semua tu started while mereka sedang belajar di universiti. Kebanyakan mereka tak habis belajar pun. Kalau korang habis belajar, mungkin lebih baiklah daripada Bill Gates, mungkin lebih baiklah daripada pengasas Facebook, mungkin lebih baiklah daripada apa ni, pengasas Google kan, sebab mereka tu tak habis belajar pun. Korang masih belajar lagi, alhamdulillah. So that's the distinction between disruptive and sustaining. Next, imajinasi sebenarnya kita nak cakap je. Kalau kita tanya soalan yang sebegini, kita hanya mendapat satu jawapan. Apa jawapan dia? Kalau kau nak hadiah tak payahlah kan, 5 campur 5, 10. Tapi kalau awak bertanya, alamak, terkeluar pula. Kalau kita tanya 10 adalah apa campur apa, berapa banyak jawapan yang kita mungkin dapat? Banyak kan? Sebenarnya jawapan dia adalah infinity. Sebab awak boleh ada 1.1 campur 89 kan. Kita ada banyak sangat kemungkinan untuk jawapan tersebut. Tapi itu sebab kita kena bertanya soalan yang betul. Kalau kita silap tanya, kita hanya dapat satu jawapan. Ni khusus untuk cikgu-cikgu lah, ada cikgu kat sini. Kalau kita tanya soalan yang begini, kita dapat satu jawapan je. Kalau kita tanya soalan yang begini, kita dapat banyak kemungkinan jawapan tersebut. Dan kita membolehkan imajinasi kita berjalan, kreativiti kita berjalan. So kita perlu reframe, question the question. Now, kita nak melihat bagaimana kita boleh combine dan connect. Shindogu adalah satu konsep Jepun. Jepun ni dia pelik sikit kan. Tapi dia ada satu konsep di mana mereka suka untuk mencampurkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, walaupun dia tidak sangat berguna. I think yang korang buat kat Giamara ni mungkin berlaku begitu. Kita mencampurkan mesin ini dengan mesin itu untuk menjadikan sesuatu. Tapi semua sebagai exercise. Contohnya macam ni lah. Dia tak nak kasut dia basah, dia letak payung dekat kasutnya. Mungkin tak berguna lah, siapa nak pakai pun. Tapi exercise tu, kita mencuba tu adalah sesuatu yang valuable, sesuatu yang bernilai. Lagi satu kasut, dia nak sapu sampah, dia guna kasut dia je. Dia ada penyeduk dengan penyapu. So that's a kind of outlook. Kita nak berfikir cara yang membolehkan kita mendapat sesuatu yang baru. Okay, kita nak X-ray ni sebenarnya boleh buat apa? Lepas kita dah gunakan, lepas doktor dah tengok, X-ray tu selalu kita buat apa? Simpan kan? Simpan kat mana? Bawah katil lah, berabuk kan? Sebab dia besar, tak ada tempat lain nak letak. Selalunya bawah katil. So nilai X-ray tu selepas digunakan oleh para doktor sebenarnya adalah menghampiri kosong lah. Dia tak ada nilai sebenarnya kan. Nak buat apa X-ray ni? Tapi kita perlu mencari apakah nilai-nilai yang mungkin. Ada tak nilai, ada harga tak? Ada nilai tak kepada komuniti? Dia boleh buat kita bahagia, happy tak? Dia boleh kita rasa cinta tak? Kita tak tahu. So sini ada satu video, saya rasa ni Syafiq, mungkin kita mainkan video ni untuk menunjukkan apa yang kita boleh buat dengan X-ray yang terpakai. Used X-ray films. Yes. Sila adik, sila cik abang, jangan malu, janganlah segan. Mari kita bermain kompang.
Bang X-ray ciptaan Pak Man. Usaha Pak Man meneruskan kesenian kompang ni tadi. Kulit nak dapatkan tu dengan dia punya tu, kita pergi upah di orang Anggit. Satu kompang ni dah dekat 60 ringgit, 50 lebih satu kompang. Jadi bila kata penggantian kulit ni tadi nak buat dengan kau macam tu, Pak Man tak ada modal, Pak Man pula selalu pergi ke hospital. Pak Man agak selalu ni dia tolak Pak Man pergi pada bilik X-ray. Bila dia X-ray kan Pak Man dapat filem. Filem tu bawa balik. Bawa balik kita simpan. Jadi Pak Man fikir, benda ni daripada terbuang, Pak Man tak payah keluar duit lagi nak ini sampai 50. Pak Man pasang ni. Tu yang Pak Man buat jadi. Sampai ada tempahan. Walaupun kata kompang sampai mana ni, dah guna pakai yang Pak Man jadi kebuka. Pak Man punya pembuatan ni tadi dah sampai ke Australia, dah sampai ke Singapura, dah sampai ke Perak, dah sampai ke Selangor kan. Dari belakang tak tahu memang dah ke tempat dia lah. Jadi Pak Man segi pembuatan tak ada apa. Segi ni dia nak kembangkan kesenian tu yang kita buang, yang tak ada nilai, yang kita rasakan tak ada nilai. So itu salah satu contoh lah daripada Pak Suman, daripada Melaka. So tentang knowledge pula ada pelbagai lah. Kita perlu melihat dunia ni seperti bayi melihat dunia. Kita jangan terlalu boring lah tu, alamak boring. Sebab kalau bayi tu sesuatu yang dilihat semua dia nampak baru, sesuatu dia nampak menarik. Kita selalu melihat adakah peluang-peluang di situ. Dan contoh yang saya nak beri adalah kita jangan jadi macam, siapa pernah main ni? Puzzle kan? Tengok puzzle kan? Kecil tu main, ada orang sama tua dia suka main puzzle ni. Tapi kita jangan jadi macam orang yang bermain puzzle, sebab kalau tak ada sekeping ni, hilang lah. Misalnya cicir, mak kita sapu masuk sampah, lepas tu dah satu ni tak ada, apa jadi dengan kita punya puzzle? Tak boleh nak selesaikan, betul tak? Tak boleh nak habiskan, tak boleh nak lengkapkan, sebab ada satu piece saja missing. Banyak orang, banyak student, dia kata dia tak boleh buat. Cikgu, aku tak boleh siapkan ni cikgu. Kenapa? Ada satu benda ni tak cukup. Lah, dah berbulan-bulan cikgu tunggu awak punya assignment tak siap-siap. Dia kata sebab ada satu benda ni tak lengkap. Sebab kita tersangkut dari situ. Sebab kita melihat dunia seperti seorang pemain puzzle. Tapi kita seharusnya jadi orang yang macam ni. Pernah tengok tadi, kain perca dijadikan selimut, dijadikan comforter, kan? So, orang yang macam ni, dia tak kisah apa pun yang ada di depan dia. Benda buang ke, benda elok ke, tak elok ke, dia akan ambil benda tu dan mencari bagaimana kita nak menambah nilai kepadanya. How do we make use of these things? So, look at the world as a quilt maker, not as a puzzle solver. Sebab itu akan memudahkan kehidupan awak. Now, when we talk about habitats, kita perlu mewujudkan satu suasana yang sesuai untuk kreativiti dan inovasi ni berjalan. Sebagai students, kita dulu masa kita pergi tadika, cantik lah macam ni kan, tadika perpaduan pun lawa. Ada kala-kala kita mudah untuk kreatif, kita boleh duduk atas lantai, kita boleh melukis dan sebagainya. Tapi apabila kita masuk sekolah rendah, apa jadi? Kelas dah jadi macam ni kan, straight je, kena duduk lurus barisan, luruskan barisan. So kita tak boleh nak berkreativiti langsung, kita terpaksa mengikut apa kehendak-kehendak sekolah tersebut. Apabila kita mula bekerja ke, kau mungkin belum bekerja lagi, tapi bila masuk office, macam ni pula rupa dia kan, sama juga, straight macam kilang, macam factory. Tetapi kita cuba wujudkan satu suasana yang lebih mesra kepada kreativiti. Ini pejabat kami di Cyberjaya. Siapa yang sampai ke Cyberjaya ni, silalah visit kami. Kawasan ni, we call this place the garden. Ni adalah sebenarnya actual meeting yang berlaku di sini. Meeting rooms kita tak adalah duduk macam boring skema semua tu kan. Kita suka duduk macam ni sebab lebih banyak perkara yang boleh diselesaikan apabila suasana tu sesuai dengan itu. Di pejabat kami juga ada Xbox, ada pelbagai lah. Tapi kita tetap kena jalan lah. 5S lah ni pejabat saya, 5S kena buat juga lah, kena susun sisir semua tu. Tapi kita tetap memberi peluang kepada staff kita untuk enjoy themselves. Kita perlu tahu di mana kita berada dan macam mana kita harus behave. Ni adalah syarikat-syarikat gegasi lah, Google, Pixar, kita semua tahu kan. Ni suasana pejabat mereka.
sangat ceria, sangat happy, seronok. Rasanya ini memerlukan duit yang banyak tak? Banyak kan sebenarnya. Syarikat-syarikat ni adalah syarikat berasaskan keuntungan. Kalau dia nak belanja duit yang banyak untuk membuat satu tempat yang cantik untuk staff dia, rasanya perlu berbaloi ke tak? Mesti ada pulangan lah kan. Kalau dia nak belanja duit beratus ribu, berjuta-juta nak buat cantik kan, kalau tak ada pulangan dia tak akan buat punya. Sebab dia adalah syarikat berasaskan keuntungan. Jadi kalau dia buat macam ni, mesti ada pulangan, mesti ada kebaikan. Sebab staff lebih happy, dia kurang MC, dia tak sakit, dia lebih produktif, idea dia lebih menarik, sebagainya. So that's why Google, Pixar, syarikat-syarikat besar di dunia ni mengamalkan satu suasana kerja yang menarik. Resources kalau kita lihat tentang wang ringgit je lah kan, tapi resources adalah banyak lagi daripada, bukan saja wang ringgit. You know, national resources, natural resources, processes, community, semua tu, especially people lah. People adalah sumber yang paling utama. Sumber ni, sumber manusia adalah yang paling penting, bukannya sumber-sumber lain. So culture yang kita nak bina adalah satu culture, satu budaya yang di Malaysia ni, budaya takut kegagalan ke budaya yang tak takut kegagalan rasanya? Failure. Kita takut tak kalau kita fail? Takut saya rasa. Korang mungkin better di Giat Marah sebab kita selalu bereksperimentasi kan. Cikgu, kita biar je dalam bengkel tu, dia cubalah. Kalau dia fail pun tak apalah, besok dia cuba lagi kan. Kalau dia rosak besi tu, besi buruk ataupun besi yang bukan benda yang mahal, jadi dia boleh cuba. So you guys have it better. Kalau di universiti-universiti misalnya, mereka masuk ke lab-lab yang ada peralatan yang bernilai berjuta ringgit, ingat dia orang boleh fail tak? Sekali pakai mesin tu rosak, rugi sejuta ringgit kerajaan Malaysia, ingat dia boleh fail tak? Tak boleh kan? Mereka akan sangat berhati-hati apabila mereka masuk. So dia orang ada culture yang takut akan kegagalan. Mak bapak kita pun cakap jangan gagal, kena belajar betul-betul, kena ikut betul-betul, jangan cuba, jangan buat ni, jangan buat tu. Sebab kita adalah satu budaya yang sangat takutkan kegagalan. Tapi sebenarnya kita perlu embrace kegagalan tu. Kita perlu gagal dengan cepat dan kerap, quickly and often. Is what we're doing in YIM also. If we have a new product, we do it very quickly. Secepat mungkin kita keluarkan. Kalau kita fail, cepat-cepat kita buat benda yang baru. Tapi kalau kita takut nak fail tu, 3 bulan, 6 bulan, setahun baru kita nak keluarkan benda yang baru, kita dah rugi. Okay? So rapid prototyping is something that you need to think about. Rapid prototyping ni bermaksud kalau kita nak buat sesuatu, kita buat je. Buat je, keluarkan, kita tunjukkan kepada orang. Lepas kalau orang tak suka, kita buat benda yang baru, kita cuba lagi. Kita jangan plan lama-lama. Jangan ambil masa 4-5 bulan kita nak planning, nak buat paper, nak buat itu, baru kita nak jalankan sesuatu. So this is another video, Syafi, yang menunjukkan konsep rapid prototyping ni. Mereka nak bangunkan satu aplikasi untuk iPhone ni. Dan inilah contoh dia. Please play the video. Okay. Bila budak-budak ni masuk, sekejap Fi, pause sekejap. Bila budak-budak ni masuk, orang tepuk tangan dengan paling kuat tau, sebab dia lambat. Sekejap. Dia masuk. Dia tak dengar lagi. Silakan masuk. Silakan. Okay. Daripada mana Fi? Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambut kedatangan kawan-kawan kita daripada UPSI. Satu tepukan yang paling kuat. Terima kasih UPSI. Thank you for coming. Alhamdulillah sampai juga akhirnya. Kita dengar-dengar dia nak keluar UPSI pukul 8 pagi tadi, tapi rupanya jauh daripada sini. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih datang. Tak apa, masuk je. Kita sedang borak-borak je sebenarnya hari ini mengenai inovasi. Dan kita nak cerita tentang satu budaya. So if you can quickly sit down, we'll talk about Syafiq, go back to the rapid prototyping punya video. So sebelum kita start tu, let me introduce you again. Kepada kawan-kawan kita daripada UPSI yang baru sampai, Alhamdulillah, terima kasih, selamat datang. Kita sekarang sedang menceritakan tentang inovasi. Dan inovasi ni is very wild, as you know. So if you can quickly sit down and settle down. Jangan bimbang, kita tidak akan serve makanan yang di tempat yang cantik-cantik ni, tapi dia dah set dulu, so nak buat macam mana kan. So yang kat belakang tu, sila ambil tempat. Now, we're talking about rapid prototyping. For those in UPSI, kita nak cerita tentang bagaimana kita embrace failure. Ya? Kalau kita gagal, kita jangan risau tentang kegagalan tu, kita cepat-cepat gagal. So the concept is quick
and often. Kita perlu gagal dengan cepat dan pantas. Tapi pokoknya lepas kita gagal tu kita kena start balik lah. Kalau awak gagal, lepas tu awak duduk dalam bilik untuk menangis 3 bulan, tak guna juga. Kita perlu gagal, terus bangun, terus start balik. So konsep kegagalan yang kita suka ni adalah gagal yang cepat dan kerap, supaya kita boleh belajar dan kita boleh keluarkan sesuatu yang hebat. So this is a video about a group of people yang nak mengeluarkan satu aplikasi pada iPhone. Okay, please play, Syafiq. Dia kata kalau nak tukar tarian tu, kita tekan screen dan Elmo tu akan berubah tarian dia. Kita tekan lagi sekali, dia buat tarian yang baru. So inilah aplikasi dia. Setiap kali kita tekan, dia akan ubah cara tarian tu. Kalau nak reset, kita tekan situ, dia stop balik. Itulah konsep dia. So sebenarnya konsep dia adalah sekeping kertas, kan, dengan gambar iPhone dan ada lubang kat tengah-tengah tu. Sebab dia rapid prototyping is about showing people what you want to do. Kalau kita nak tunggu nak buat ni, nak kena apply untuk beli iPhone dulu, kita tulis kepada kita punya lecturer, "Sir, saya nak beli iPhone sebab saya nak buat aplikasi baru, sampai bila pun korang tak dapat." Betul tak? Kita nak tunjuk dulu supaya orang kata, "Oh, bagus juga konsep ni, mari kita fikirkan macam mana kita nak move forward." That's what rapid prototyping is all about. You need to move very quickly. Okay, so culture ni sebenarnya adalah seperti muzik latar kepada sesuatu organisasi. So kalau culture ataupun budaya Giat Mara, saya yakin berbeza dengan budaya di UPSI, saya yakin berbeza dengan budaya di Yayasan Inovasi Malaysia, berbeza dengan budaya di Institut Darul Rizwan. So kita semua mempunyai budaya yang berbeza-beza. Tapi budaya itu sebenarnya adalah seperti lagu OST dekat belakang tu, bunyi latar dia yang mewarnakan sesebuah organisasi. So saya nak tunjukkan ada 2 video yang mempunyai muzik latar belakang yang berbeza, dan saya nak awak bezakan antara message yang disampaikan hanya dengan menukar muzik latar, sebab dia punya video dia adalah sama. Okay, ni video yang pertama. Okay, dengar dan lihat. Okay, dia kata ni adalah kilang Coca-Cola pada tahun 50-an. Kita masukkan gula di dalam botol tu melalui satu proses mechanical. Botol dia melalui satu proses, masuk gula, masuk air, ditambah air yang bergas, berkarbonat, dan penuhlah botol tersebut. Okay, for the next video, video yang exactly the same, ya, video dia exactly the same, cuma bunyi latar dia berbeza. Silakan. Kita tambah air berkarbonat. Kan, mengerikan kan? Padahal video yang sama. Begitulah kalau di dalam satu organisasi, anda di dalam satu kelab, mungkin mereka pun akan risau je kan, betul tu boleh buat ni. So kita perlu sangat prihatin tentang budaya. Tapi siapakah yang menentukan budaya di satu-satu organisasi? Kalau di satu Tambun lah, ni Ketua Malaysia pula. Rasanya berapa cikgu? 50. Okay. Kalau katakan pengetua ataupun cikgu tu mengatakan ini adalah budaya kita di sana, tapi 50 student ni ada idea yang lain. Mereka nak ceria, mereka nak happy, mereka nak gembira. Rasanya budaya mana yang lebih kuat? Yang 50 orang lah kan? So yang menentukan budaya adalah anda sebenarnya, bukannya orang yang meletakkan ini adalah cara. Sebab kalau kita yang bekerja ataupun sebagai student atau sebagai anak, sebagai ahli kelab, kita nak mewujudkan suasana, tanggungjawab tu adalah kepada kita sendiri. Bukan kita tak boleh meletakkan tanggungjawab kepada orang lain. Right, ni antara contoh-contoh kami, budaya kami di Yayasan Inovasi Malaysia. Dia suka bergembira, suka berselfie apparently, tak ada kerja lain budak ni. Ada tempat makan, kita selalu makan bersama. Kita sukalah untuk mewujudkan suatu suasana kerja yang ceria supaya staff kita
pekerja kita juga turut ceria di dalam melakukan kerja-kerja seharian. Dia ni saya tak faham kenapa dia suka main bola dalam office. Hidayah nama dia. So ini adalah antara staf-staf kita di Yayasan West Malaysia. So kita sentiasa terlibat dalam komuniti, membantu dan sebagainya. Ini Tan Sri Syukur adalah CEO kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, one of the top CEOs in the country. Dan ialah Like I said, kita cubalah mewujudkan suatu suasana yang berbeza supaya orang suka datang ke pejabat dan suka untuk berkongsi dan suka untuk melibatkan diri di dalam aktiviti hari-hari. So that's about culture. Tadi cerita pasal culture. Now, attitude sebenarnya adalah yang paling penting. Attitude tu apa? Cakap Melayu? Sikap. Upsi, saya tak dengar lagi daripada Upsi ni. Dia tak ada perjalanan apa-apa. Saya sebenarnya boleh berjalan sebab saya pakai wireless phone. Oh, kau tahu. Perangai is one, betul? Lagi selain daripada tu? Tingkah laku, sikap, that's the right one. Sikap, kita ada hadiah tak? Untuk EX5 tu? Tak ada. Okey, minta maaf, tak ada hadiah ini. Sikap adalah yang paling betul. Saya dah bekerja selama 20 lebih tahun. Saya berada di dalam management group dah lama lah, lebih 15 tahun. So saya dah interview ramai fresh graduates, orang yang dah kerja lama, orang yang dah ada degree daripada overseas, degree daripada local, tak ada degree, ada diploma, ada sijil, semua saya dah interview. Tapi saya tak lihat pun sebenar-benarnya CV tu dari segi kelayakan ataupun kelulusan. Yang paling penting adalah attitude. Dan macam mana saya nak tengok attitude? Saya tengok you punya volunteerism, ada menolong masyarakat tak? Awak ada terlibat dalam kelab-kelab, keahlian kelab, awak ada terlibat dalam masyarakat, AJK masjid ke, temple ke, church ke, saya tak kisah. Janji awak menunjukkan satu sikap dan attitude yang baik. Sebab sikap dan attitude ni jauh lebih penting bagi saya lah. Bagi saya lah, kalau saya nak hire awak lah, jauh lebih penting daripada kelayakan ataupun kelulusan paper qualification. Salah satu tip yang saya nak bagi awak lah kalau nak cari kerja lah, kalau nak cari kerja, CV tu tolong lah, janganlah ada kesilapan dalam cover letter awak ataupun CV resume awak tu. Tolonglah jangan ada silap spelling, silap grammar, sebab itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kepada saya sikap awak adalah sikap yang pemalas, tidak teliti, tak bersungguh-sungguh nak cari kerja. Kan? Kalau ada satu silap pun lah, tersilap titik awak tak letak, macam mana saya nak percaya awak jalankan projek 2-3 juta kalau satu titik pun awak tak boleh betulkan? Betul tak? So itu adalah sikap, that's attitude. So kalau saya dapat CV, benda tu ada silap, saya terus reject je. Tak kisahlah awak punya qualification 4.0 ke, kan, overseas ke apa ke, saya terus je reject. So tak ada masalah bagi saya. Saya tak kisah sebab orang ni attitude dia tak betul. Kalau nak masuk untuk di shortlist, CV kena perfect, surat cover letter tu kena perfect. Saya pernah dapat email minta kerja, ya Allah, macam budak, tak tahulah, budak tadika minta kerja kot. Ada kerja tak? Saya sukalah nak kerja kat tempat awak. Apa benda ni kan? Tolonglah, janganlah hantar saya email macam ni. Okay, enough. Kan panjang saya cerita pasal benda tu. Habitat, knowledge, all of these are bagaimana kita perlu mewujudkan satu suasana. So now kita nak buat satu lagi exercise lah. Yang belakang tu siapa tak ada kertas? Kat depan ni semua dah ada kertas kot. Kalau yang tak ada kertas sila angkat tangan. Siapa ada kertas, kita nak buat satu exercise, satu gerak kerja. Boleh kita tak boleh banyak ni saya cek. Okay, semua orang dah ada kertas? Semua dah ada kertas? Okay, let's start our next exercise. Sekarang ni kita nak kertas tu dalam orientasi landscape pula. Tadi dah portrait kan? Okay, orientasi landscape. Everyone put your paper in landscape orientation. Now we're going to do one exercise di mana anda akan diberi masa 60 saat juga. Yang pada UPSI belum menjalankan exercise, this time is 60 seconds. Kepada Giat Mara punya gang ni pun kita nak masih ada 60 saat. Kita nak melukis juga lagi sekali. Lukisan kita kali ini adalah dalam masa 60 saat, sila lukiskan satu pemandangan, satu landscape pemandangan yang terindah-indah. Okay, 5 saat sudah berlalu.
Saya ada 2 orang je baru follow saya ni. Jadi antara 2 orang ni salah seorang akan menang RM100. Siapa yang tak nak follow tu, bolehlah, tak apa. Lain-lain kali saya datang lah. Okey, anda ada 25 saat lagi. Selesaikan landscape awak dalam masa 25 saat. 20 saat sekarang. 15 saat. Dalam masa 15 saat, siapkan lukisan anda. Dan sila berhenti dalam masa 10 saat. Bersedia untuk berhenti dalam masa 10 saat. And in 5, 4, 3, 2, 1, sila berhenti, Alright. So, tuan-tuan dan puan, adik-adik sekalian, saya nak lihat lukisan-lukisan anda. Kita nak mainkan satu permainan yang dinamakan siapa ada. Okay, kalau saya sebut sesuatu elemen dalam lukisan yang awak ada, sila angkat tangan. Okay, sekarang saya nak tahu siapa ada di dalam lukisan awak gunung ganang yang berbentuk macam ni. Macam M. Siapa ada? Sila angkat tangan. Cepat. Siapa ada gunung? Siapa ada awan-awan di atas tu? Best clouds. Siapa ada matahari di hujung ataupun di tengah, ada pancaran-pancaran yang keluar macam tu. Sama je. Siapa ada rumah kampung? Sila angkat tangan. Siapa ada pokok kelapa? Sila angkat tangan. Siapa ada burung berbentuk M? Burung berbentuk M. Lembu ada sungai lah, kalau setengah tu ada sungai. Kalau ada sawah bendang, saya tahu ramai yang lukis sawah bendang. Ada yang canggih sikit, dia ada perspektif keluar macam tu. Kalau dia kurang cantik, dia 4 segi je macam tu. Ada tak? Siapa ada sawah bendang atas lukisan mereka? Ramai ada. So, bila kita belajar lukis macam ni adik-adik? Bila awak belajar lukis macam ni? Masa tadika. Umur awak sekarang berapa? 19 mudanya, remaja. Upsi, berapa umur awak sekarang? 24. Tuanya. Saya muda lagi, remaja. Okey, awak berada di tadika, adik-adik sekalian, 10 tahun yang lepas, 1 dekad yang lepas, 12 tahun, 15 tahun yang lepas awak masuk tadika, yet awak masih melukis cara awak belajar kat tadika dulu kan? Kalau saya tanya uncle-uncle, pakcik-pakcik, kakak-kakak yang kat luar ni, yang ada di sini, cikgu-cikgu ni, mereka melukis sama juga. Saya pergi tadika 40 tahun yang lepas. Umur saya sekarang 47 tahun. Masa 41 tahun yang lepas saya pergi tadika pun saya belajar lukis benda yang sama juga. Masalahnya adik-adik, kalau kita tetap menggunakan teknologi ataupun skill ataupun keupayaan yang lama macam ni, adakah mungkin kita boleh berinovasi dan melakukan sesuatu yang baru? Tidak mungkin. Sebab kita sentiasa menggunakan kaedah-kaedah yang lama, yang kuno, yang obsolete, yang tak boleh pakai dah. Jadi kita selalu perlu memikirkan bagaimana kita nak sentiasa mencari kaedah baru, cara baru. Kalau di Giat Mara ni, awak ada satu mesin tu dah berumur 20 tahun. Daripada mula-mula wujudnya Giat Mara tu, benda tu lah yang ada kat situ. Dan cara penggunaan dia itulah hasil dia. Tiap-tiap tahun senior-senior awak keluarkan benda yang sama juga. Awak nak keluarkan juga benda tu ke? Cubalah cari benda lain untuk kita buat. Di UPSI contohnya, awak belajar cara mengajar. Orang yang mengajar anak-anak contohnya. Tapi awak menggunakan kaedah yang juga lama, 30 tahun yang lepas. Sentiasa kena cari. Sekarang ni kita cerita tadi yang students mempunyai lebih banyak maklumat daripada guru, daripada lecturer, daripada profesor. Sebab ada pakcik Google kan? Tanya je pakcik Google, dia akan jawab apa saja yang awak perlu tahu. So with that in mind, kenapa kita tak cari juga teknologi-teknologi, kaedah-kaedah pembelajaran yang baru? Cari sendirilah. Kalau cikgu tak ajar, kita cari sendiri supaya kita boleh memperbaiki diri kita. So tuan-tuan dan puan, waktu saya nampaknya macam dah habis. The next speaker adalah Cik Norman kat sini. Siapa kenal Norman KRU, sila tepuk tangan untuk Norman. Dia dah masuk dulu tadi. Thanks for coming Norman. Sorry saya lewat sikit habis. Tapi saya pun start lambat tadi. Anyway, pelajar-pelajar UPSI ni baru masuk je kan? Aku dah beri 45 minit kata ni. Jom baru sampai. Tapi tak apa, kita suka dan gembira mereka sampai juga. No problem. So saya nak buka kalau ada lah untuk soalan. Anyone with 1 or 2 questions, sila angkat tangan dan jangan malu-malu. Seperti saya cakap tadi, jangan segan-segan. Sila angkat tangan dan sila tanyakan soalan anda. Silakan. I'm from Indonesia. My name is Asma Husna. You can call me Una. And I work for the International Center for Aceh and Indian Ocean Studies. It's basically a research center in Banda Aceh. And then we also have like Center for Creative Industry
of Shah Kuala University, and then something to do like this, but it's just started. So my question is, how you work with the universities, and then are you, this is private, right? Or We're a government organization. Government organizations, and then how you cooperate, and then who works with you, and then are you also like a think tank? You are like government, part of government, and then do you work with other think tank organizations like IDR or not? And then what the most interest part that when I visited your booth, that you people, even though they don't have certificate, but they can get certificate from your institution. I mean, how you manage all of this? How this can be happen? Thank you. We don't have this Itu institution. adalah betul, benar. Memang kami lakukan semua itu. Memang mungkin saya tidak mempunyai masa untuk menjawabnya sekarang. I won't have enough time to explain everything. Come to our website www.yim.my. Facebook kami Yayasan Inovasi. Di YouTube kami ada 260 mungkin video on inovasi yang kami cari, kami bantu dan kami bangunkan daripada akar umbi. So YouTube /Yayasan Inovasi, there's hundreds of videos of us there. So kalau nak ataupun after this I will discuss with you directly, Asmaul Husna. Tengok Indonesian yang bertanya ni. Come on, Giat Mara and Upsi, one more question. Come on, last. Habis lagi dia aku. Okay, silakan tuntas. Dan sekali lagi tepukan untuk Omin daripada Giat Mara. Berasal daripada mana? Dari Kelebang. Oh, Melaka. Okay, tepukan. Belum ni. Sila, Omin. Ambil dia terus. Cepat sangat di situ. Main duit tadi, tunjuklah sikit. Aku kena claim ni, kalau tak ada gambar tak boleh claim. Duit saya ni tau.